Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 9 akan membentangkan perbandingan budaya antara etnik kaum Iban di Kampung Kudir Baru Kuching dan etnik kaum Melanau di Kampung Matu Muka. Sebelum memulakan perbincangan, saya akan memperkenalkan diri dan ahli kumpulan. Nama saya Nur Hajira Farhana binti Nur Hadi, nombor matrik 1221270. Seterusnya, Nur Alia Syafiqah binti Zulkarnain 1221269, Muhammad Haziq bin Muhammad Nawawi 1221273. Seterusnya Siti Nur Atirah binti Rosli 1221274. Seterusnya Nur Amalin Atirah binti Zainuddin 1221276. Seterusnya Muhammad Irfan Nazmi bin Mustafa 1221277. Dan yang terakhir Nur Najibah binti Muhammad Yusuf 1221281. Saya akan memulakan perbincangan saya pada hari ini dengan pengenalan terhadap kaum Iban dan kaum Melanau. Kaum Iban dikenali sebagai Dayak Laut. Kaum Iban juga merupakan etnik yang terbesar di Sarawak. Kaum Melanau juga tergolong dalam suku Dayak. Dahulu, kaum Melanau tinggal di rumah panjang sama seperti kaum Iban. Namun kini, kaum Melanau telah tinggal di kawasan perkampungan ataupun rumah kampung sama seperti kaum Melayu. Untuk poin yang kedua, permasalahan kajian. Permasalahan kajian untuk kumpulan kami ialah untuk kajian ini dijalankan untuk menganalisis tahap pengetahuan mahasiswa dan mahasiswi Universiti Sains Islam Malaysia tentang etnik kaum Melanau dan etnik kaum Iban. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan objektif kajian, skop kajian dan lokasi kajian. Yang pertama, objektif kajian. Terdapat 3 objektif kajian iaitu: yang pertama, mengenal pasti sejarah budaya kaum Iban di Kampung Kudir Baru Kuching dan kaum Melanau di Kampung Matu Muka. Objektif yang kedua, menyenaraikan perbandingan budaya antara kaum Iban di Kampung Kudir Baru Kuching dan kaum Melanau di Kampung Matu Muka. Seterusnya, yang ketiga, menganalisis tahap pengetahuan mahasiswa dan mahasiswi Universiti Sains Islam Malaysia USIM terhadap etnik kaum Iban dan kaum Melanau. Seterusnya, lokasi kajian. Kami telah menjalankan kajian ini di Universiti Sains Islam Malaysia. Seterusnya, yang ketiga, skop kajian. Kajian ini hanya berfokus kepada etnik kaum Iban dan kaum Melanau. Seterusnya, kami menggunakan 2 kaedah, iaitu kaedah kuantitatif dan kaedah kualitatif. Kajian ini melibatkan 30 orang responden soal selidik dan 2 orang informan temu bual. Kajian ini dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi USIM semester 1 program Quran Sunnah. Dan yang terakhir, kajian ini hanya dilaksanakan di kawasan kampus Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Saya Nur Najibah binti Haji Muhammad Yusof 1221281. Seterusnya, kajian literatur. Okey, penting ke kajian literatur ni? Ya, penting supaya kita dapat kenal pasti kajian-kajian terdahulu yang lebih kurang sama dengan kajian kita. Apa tujuan kajian literatur ni? Untuk menjelaskan kajian yang akan dijalankan berdasarkan maklumat dan pengetahuan yang tepat tentang hubung kait isu yang hendak dikaji. Contoh kajian literatur seperti jurnal, tesis, kertas kerja, proceeding, buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan. Seterusnya, metodologi kajian. Kumpulan kami menggunakan 2, iaitu kuantitatif, iaitu borang soal selidik, dan kualitatif, borang temu bual dan rujukan. Kedua-dua ini akan diterangkan dengan lebih lanjut oleh Cik Alia dan Cik Amali. Iban atau Dayak Iban merupakan salah satu rumpun Dayak yang terdapat di Sarawak, Kalimantan Barat, Sabah, Brunei dan Johor. Mengikut sejarah lisan, pembentukan dan perkembangan budaya sosial kaum Iban
terjadi semasa zaman kegemilangan kerajaan Dayak di Tampung Juah. Kaum Iban juga dikenali sebagai Dayak Laut, iaitu dalam pengertian bahasa Iban Laut bermaksud Melayu. Suku kaum Iban adalah penduduk pribumi yang terbanyak di Sarawak. Negeri Sarawak juga dikenali sebagai Bumi Kenyalang. Pada zaman pemerintahan Raja Brooke, negeri Sarawak dikenali sebagai Bumi Pemotong Kepala. Negeri Sarawak mempunyai 23 etnik utama dan berpuluh-puluh suku kaum pribumi kecil-kecilan, dan mereka menganut pelbagai agama, kepercayaan dan mempunyai pelbagai adab resam yang berbeza. Jumlah mereka adalah sebanyak 876,000, iaitu 40% daripada jumlah penduduk Sarawak. Melanau merupakan suku kaum pribumi di Sarawak yang tinggal di pesisiran pantai, muara dan anak Sungai Rejang, terutamanya di daerah Matu dan Darul, Mukah, Dalat, Bintulu dan Miri. Melanau merupakan penduduk asal Sarawak dan dikategorikan sebagai Austronesia. Kaum Melanau juga merupakan penduduk pedalaman Sarawak yang terawal. Hasil penelitian dan perbincangan mendapati bahawa Batam, Mukah dan Oya adalah jalur migrasi purba untuk suku kaum Melanau ke kawasan Hilir. Selepas gelombang migrasi berhenti, komuniti ini menghadapi 2 kali perubahan identiti. Kaum Melanau mempunyai reka bentuk rumah yang unik, iaitu rumah yang dibina setinggi 3 tingkat dan ruang tamu terletak di antara bilik rumah tersebut. Pintu bilik bertentangan antara satu sama lain. Tujuan rumah ini dibina tinggi adalah untuk memudahkan mereka mempertahankan diri serta membalas serangan musuh. Seterusnya, saya akan menerangkan perbandingan budaya kaum Iban dan kaum Melanau. Yang pertama, adat perkahwinan. Bagi kaum Iban, perkahwinan yang sempurna bagi masyarakat Iban adalah perkahwinan yang mengikut adat. Ianya bertujuan untuk mengelakkan daripada bala dan kesusahan. Bagi kaum Melanau pula, aspek pangkat titik beratkan dalam institusi perkahwinan dan mereka juga mementingkan status sosial mereka seperti 9 pikul, 7 pikul, 7 bertirih dan 5 bertirih. Yang kedua, adat kematian. Bagi kaum Iban, sebaik sahaja mendapati seseorang itu mati, ahli keluarga akan merapatkan mulutnya, kemudian mayat dimandikan, disikat dan dikenakan pakaian yang seeloknya. Mereka juga menyediakan barang-barang kerana percaya akan menjadi bekalan bagi si mati. Bagi kaum Melanau pula, masyarakat Melanau juga percaya jika seseorang itu meninggal dunia, si mati perlu dibantu dalam perjalanannya menuju ke akhirat atau dipanggil ikut matai. Yang ketiga, perayaan. Bagi kaum Iban, perayaan gawai ini disambut setahun sekali pada 1 atau 2 Jun. Perayaan ini disambut untuk menunjukkan bahawa berakhirnya musim menuai padi. Perayaan gawai ini turut terkenal dengan tariannya yang dikenal sebagai tarian ngajat. Bagi kaum Melanau pula, perayaan Kaul disambut oleh orang Melanau pada bulan Mac atau April setiap tahun dalam bulan Pengejin, mengikut kalender Melanau. Perayaan ini diadakan untuk menjamu ipuk yang mengawal laut dan ia bertujuan untuk mengelakkan pelbagai wabak dan penyakit. Baiklah, mari kita melihat perbezaan agama antara kaum Iban dan kaum Melanau. Kaum Iban, pada zaman dahulu, masyarakat Iban percaya terhadap kepercayaan animisme. Apakah itu kepercayaan animisme? Kepercayaan animisme adalah satu kepercayaan kepada makhluk halus dan roh. Dipercayai merupakan asas kepercayaan agama yang mula-mula muncul dalam kalangan manusia primitif purbakala. Mereka mempercayai bahawa setiap benda di bumi ini seperti kawasan tertentu, gua, pokok atau batu besar mempunyai semangat yang mesti dihormati agar semangat tersebut tidak mengganggu manusia. Malah, mereka percaya semangat ini juga membantu mereka daripada semangat roh jahat dan juga dalam kehidupan seharian mereka. Semangat ini juga dikenali dengan pelbagai nama, antaranya jin, mambang, roh, datuk, tuan dan penunggu. Kadang-kala semangat ini juga dianggap roh leluhur mereka yang telah meninggal dunia, yang kini menetap di tempat sedemikian.
Baiklah, kaum Melanau. Asalnya masyarakat Melanau merupakan pagan, iaitu tidak mempunyai pegangan agama. Pagan atau paganisme merupakan perkataan daripada bahasa Latin iaitu paganus, bermaksud penduduk kampung. Adalah istilah umum yang digunakan untuk menunjuk amalan kerohanian di Eropah sebelum kedatangan Kristian. Dan kata lain, istilah ini digunakan untuk tradisi kepercayaan kepada banyak tuhan, dewa dan dewi atau agama masyarakat jahiliah bagi kacamata Barat atau Kristian. Istilah ini mempunyai pelbagai maksud dan dari perspektif Barat, ia mempunyai konotasi kepercayaan pelbagai tuhan, kerohanian dan amalan animistik atau kebomohan. Baiklah, kita akan melihat kegiatan ekonomi kaum Iban dan kaum Melanau. Kaum Iban, segolongan besar orang Iban masih melibatkan diri di dalam kegiatan pertanian iaitu menanam padi di bukit atau padi huma. Padi huma atau padi bukit ini merupakan sejenis padi yang ditanam di kawasan tanah mineral atau tanah tanpa genangan air di kawasan kaki bukit sebelum penanaman yang kini banyak diusahakan iaitu tanaman padi sawah. Padi huma ditanam kebanyakan di kawasan pedalaman oleh masyarakat orang asli di semenanjung Malaysia dan juga penduduk pribumi di Sarawak dan Sabah. Tanaman padi ini ditanam oleh pribumi tempatan sebagai satu tanaman yang agak penting sejak dahulu untuk menampung bekalan makanan mereka. Baiklah, kaum Melanau pula, kegiatan ekonomi utama mereka adalah menangkap hasil laut dan menjadi petani padi sawah bagi sebahagian kecil daripada mereka yang tinggal di kawasan pedalaman. Okey, seterusnya ini merupakan analisis tahap kefahaman pelajar QS tahun 1 USIM berkenaan dengan perbandingan budaya etnik Iban dan Melanau. Okey, seperti yang dapat kita lihat di sini, soalan 1 hingga 5 berkaitan dengan soalan Iban dan soalan 6 Iban dan soalan 6 hingga 10 berkaitan dengan soalan Melanau. Soalan 1 hingga 5 yang berkaitan dengan Iban ini mempunyai tahap kefahaman pelajar QS tahun 1 ni mempunyai tahap kefahaman yang memuaskan lah. Dan berdasarkan soalan 6 hingga 10 berkaitan dengan masyarakat Melanau, menunjukkan tahap kefahaman pelajar QS tahun 1 di USIM ni kurang memuaskan. Agak kurang memuaskan lah. Okay. Seterusnya, temu bual ini telah dijalankan kepada 2 orang responden yang terdiri daripada pelajar program Quran dan Sunnah. 2 soalan telah diajukan kepada mereka. Yang pertama ialah sejarah budaya kaum Iban di Kampung Kudir Baru dan kaum Melanau di Kampung Matu Mukah. Dan soalan yang kedua ialah perbandingan di antara budaya kedua-dua kaum tersebut. Berdasarkan slide di atas, responden pertama menyatakan bahawa adat perayaan adalah salah satu budaya yang masih diterapkan oleh kaum-kaum tersebut, seperti kaum Iban merayakan perayaan Gawai dan kaum Melanau merayakan perayaan Kaul. Responden kedua pula menyatakan bahawa budaya yang masih wujud ialah adat kematian. Kedua-dua responden juga menyatakan bahawa terdapat perbandingan di antara kedua-dua kaum tersebut. Daripada temu bual yang telah dibuat oleh pengkaji, mendapati bahawa tahap pengetahuan kedua-dua responden ialah memuaskan. Kesimpulan daripada projek kami ini, kami dapati ada 2 kesimpulan. Pertama, walaupun budaya kaum Iban dan kaum Melanau ini berbeza, itu bukanlah menjadi asbab perpecahan antara mereka. Yang kedua, mahasiswa atau mahasiswi USIM perlulah mengambil tahu tentang 2 kaum ini walaupun sedikit untuk mengelakkan sebarang pergaduhan.